berbahagia sama jemputan kita pada malam ni. Al-Fadhil Ustaz Said Mazlan bin Said Azizan, para ahli jatuh kuasa surah Al-Falaq, muslimin muslimat para jemaah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini ya, kita berkumpul sempena memperingati junjungan besar Muhammad SAW. Ya, semoga usaha kita yang kecil ini ya, akan diterima oleh Allah dan sebagai satu usaha ya, kita akan mengangkat martabat junjungan besar Nabi di saat ya, negara luar kata memperlekehkan Nabi kita lah ya. Jadi sebelum kita meneruskan ceramah, saya perkenalkan penceramah kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Said Mazlan bin Said Azizan, berasal daripada Changlun, Kedah ya. Pada cerita zaman sekolah dia panjang pendek ya, pendeknya ilmu pendidikan ya, daripada Universiti Muqtad di Jordan, dan sekarang ni sedang menyambung pengajian dalam peringkat master di Open University ya, dalam pengajian bahasa Arab dan adab ketamadunan ya. Dan sekarang ni dia berkerjaya sebagai eksekutif di bawah Perbadanan Baitul Mal Negeri Sembilan dan berkhidmat sebagai Timbalan Pegawai Agama Islam Daerah Rembau dan merupakan ketua unit pengurusan masjid dan surau daerah Rembau, dan juga merangkap eksekutif dan siswa Masjid Jami' An-Nur, dan juga dengan pendakwah bebas. Ada 10 jawatan. Allahuakbar. Bagi suami ada ayah. Jadi untuk melengahkan masa, saya jemputlah Ustaz untuk mengisi perkosongan kita di antara maghrib isyak, insya-Allah. Boleh tafadhal masykur. Terima kasih kepada pengurusi majlis pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Summa amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan untuk kita sama-sama bertemu pada malam ini yang penuh barakah. Maka saya muliakan pengurusi surau Jumaat, surau Al-Falah Pajang. Seterusnya jawatan kuasa surau Jumaat Al-Falah Tuan Bendahari, jawatan kuasa surau yang penuh komitmen dan juga senantiasa istiqamah dalam menunjukkan rasa cinta, usaha untuk menjadi syabun nasya'a min ibadillah. Dan seterusnya berusaha Tuan Imam-imam dan juga Bilal-Bilal, pendakwah, guru-guru, asatizah, tuan-tuan guru yang sentiasa menyampaikan risalah tauhid. Seterusnya kepada seluruh muslimin, muslimat, ibu-ibu, walaupun tak ramai ibu-ibu, tapi alhamdulillah ada wakil, ayah-ayah, abang-abang, datuk-datuk saya tak sebut lah, minta maaf saya sebut juga, datuk-datuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cakap terus terang pada tuan-tuan, ni kali pertama saya datang untuk berceramah. Sebelum ni pernah main jugalah, tapi tujuan yang lain. Jumpa dengan pengurusi sebelum ni dengan Syekh Ushar. Tapi hari ni dijemput sahabat saya Abang Zul. Dia kenal Ustaz Anas Mukhtar. Ustaz Anas Mukhtar selalu urut ceramah ni.
Dan ceramah tetap kot dia sini. Saya sahabat dia lah, daripada sekolah menengah dulu sampailah masuk universiti pun sama-sama. Tapi dia adik setahun je lah daripada saya. Tapi ilmu dia tinggi lagi lah. Saya tak ada ilmu tuan-tuan. Jadi saya rasa malu nak berhadapan dengan tuan-tuan. Bahkan lebih malu lagi untuk saya membicarakan berkenaan dengan baginda Nabi SAW. InsyaAllah tuan-tuan, sementara kita nak menghidupkan semangat rasa kasih kita, insya-Allah mari kita sama-sama berselawat kepada baginda Nabi SAW. Kot ada tim surau ke? Boleh kita jemput Bilal ke ataupun imam untuk selawat ni? Boleh? Panggil imam lah, seronok kan. Kita iringkan, kita berdiri dulu ramai-ramai. InsyaAllah kita berselawat kepada baginda Nabi SAW. Setahun sekali ni buat macam ni kan. Jadi insyaAllah. Ada. Bawa ya. Sekejap tengok. Kod ada terselit. Okey, sekejap. Tengok sat. Ada rezeki entah ni Syekh. Ada banyak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina, fahtafat minhul buduru, misla husnika ma ra'ayna, qad huya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa wali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arufal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Salam. Sila duduk tuan-tuan insya-Allah.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassallam. Seluruhnya negara kita Malaysia pada sallallahu alaihi wasallam tinggalkan pada kita. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada 12 Rabiul Awal juga Nabi tinggal harta. Tidak juga Nabi meninggalkan harta benda ghanaim, tidak meninggalkan segala benda berkenaan dunia, tidak. Bahkan Nabi tinggal pada kita yang telah pun kita tahu, itulah Al-Quran dan sunnah Nabi. Barang siapa yang berpegang dengan dua perkara ini, maka tidak akan sesat dia selamanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh ikut mukadimah macam tu? Boleh, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak baca kitab ini. Syekh Al-Islam Sultan Al-Ulama Izzuddin Abdul Aziz Ibn Abdul Salam As-Sulami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, iaitu berkenaan dengan bidayatus sul suwalul al-tafdhil ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kemuliaan, keagungan, kehebatan yang dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka telah diterjemahkan kitab ini dan alhamdulillah dapatlah kita baca sama-sama pada malam ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nak huraikan kitab ini tak selesai tuan-tuan. Nak cerita pasal mukjizat Nabi, nak cerita pasal kelebihan Nabi ni banyak tuan-tuan. Mukjizat Nabi pun ulama kata ada 24,000. Kalau nak dibahagi-bahagi di kecil-kecil kan lebih lagi 240,000. Banyak sungguh mukjizat Nabi. Mukjizat yang paling besar yang ada depan kita adalah Al-Quran. Maka kita perlu ketahui berkenaan dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka berdampinglah kita senantiasa. Bukan sekadar kita berdamping, bahkan kita faham dan kita teladani dan kita tabayyun, kita sentiasa mendekatkan diri dengan Al-Quranul Karim. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita, untuk kita bukan tengok, bukan sekadar baca, bukan sekadar mendengar, bahkan kita mengambil Al-Quran menjadi syariat, menjadi panduan hidup kita sebagai orang Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab kecil ini, Kutaib ini, kemulaan iaitu permulaan berkenaan dengan kelebihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca yang pertama dulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladil adama wala fakhra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang pendek, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sungguhnya saya ialah sayyid. Apa maksud sayyid tu? Sayyid itu adalah penghulu. Dan Adam, anak Adam, dan tidaklah saya bermegah-megah. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada seseorang yang bersifat, maknanya sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kita ni kalau berselawat, jangan kita selawat Allahu ala Muhammad saja. Janganlah kita ni selawat pendek sangat tuan-tuan. Sebutlah nama yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebutlah Sayyidina Muhammad. Kita sebut mudahnya, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sebutlah Sayyidina Muhammad. Maka kemuliaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah kemuliaan umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa barik wasallim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya sahaja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya saya adalah penghulu anak Adam. Dan tidaklah saya berbangga-bangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dibangkitkan di mahsyar kelak, maka nabilah yang menjadi penghulu pada seluruh anak Adam, bukan Nabi Adam alaihi salam. Walaupun Nabi Adam adalah Nabi yang pertama, tetapi Allah telah mengangkat martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi adalah penghulu kepada seluruh anak Adam. Dan tidaklah saya berbangga, inilah sifat terpuji, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Nabi dan juga Rasul kepada kita umat akhir zaman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kita sebagai umat Nabi SAW, maka mestinya kita, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu bersyukur. Perlu mengenang baginda Nabi SAW. Bukan sekadar kita mengenang di lembaran waktu Rabiul Awal, tidak. Kita kena sentiasa mengenang baginda Nabi SAW. Dengan apa yang perlu kita fikirkan? Kalau tidaklah kerana dakwah Nabi SAW, patahnya gigi Nabi SAW, menitihnya darah baginda Nabi SAW, maka bagaimana Islam ini sampai kepada bumi kita? Maka kita perlu tahu dan amati perjuangan baginda Nabi SAW ini bukan sekadar ia perjuangan hanya nak cerita pasal capal. Hari ini isu pasal capal, pasal apa? Pasal ridha, pasal serban, dan macam-macam mula isu hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW diutuskan bukan cerita pasal hak benda-benda tu saja. Bukan nak main cerita hak benda-benda hak duk main benda khilaf-khilaf yang kecil-kecil ni. Nabi buat main cerita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mana Allah uji, tuan-tuan. Yang mana kaum Israel ini Allah uji dulu. Sebab apa? Mereka ini banyaknya di kalangan umat mereka ini lahirnya Nabi dan juga Rasul. Dan sejarah ini Allah rakam dah bagaimana Allah menciptakan makhluk yang bernama Azazil. Ni malaikat yang besar-besar belakang ni, tuan-tuan. Jibril, Mikail, Israfil, semua yang ada yalam-yalam ni, Ail ni, Wazal ni, semua malaikat yang Masya Allah, kibar, uzma, hebat, tinggi dan juga besar. Allah Subhanahu wa taala cipta makhluk namanya Azazil. Tuan-tuan kenal dah Azazil tu. Nak sebut nama iblis ni banyaklah. Yang kita tahu syaitan, iblis, ketua dia Azazil. Yang inilah yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan supaya manusia mengamati dalam Al-Quran, menjadikan Al-Quran ini senantiasa kawan dia, sahabat dia, supaya dia memahami Al-Quran, supaya dia faham apa yang diceritakan Allah ini, sejarah yang diceritakan Allah ini, Allah kembali pusing balik. Dan benda ini juga berlaku pada kita hari ini. Dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kata kamu beriman selagi mana kamu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman pada Allah, maka ujian akan datang pada kita. Maka hari ini orang datang Covid macam-macam, tuan-tuan. Allah uji dengan ujian ini bagai macam-macam orang kata. Mungkin orang kata ini bala, orang kata ini berlakunya pada golongan-golongan orang agamawan, berlakunya pada sekolah-sekolah agamawan. Kenapa Allah uji ini, tuan-tuan? Inilah Allah uji bukan sekadar yang berlaku ini kepada golongan agamawan sahaja, bahkan mereka yang orang yang lain di luar sana itu, bukan di dalam negara kita ini. Negara kita ramainya orang Islam lah, tuan-tuan. Kalau Allah uji kat Amerika, takkannya ramai orang Islam kena? Betul tak? Mestilah ramai orang yang lain kena. Tapi hari ini Allah uji kita di negara kita. Maka yang terpalitnya kita lah umat Islam yang berada di dalam Malaysia ni, tuan-tuan. Kalau kita tengok sektor kerajaan pun orang lain, orang siapa, tuan-tuan? Orang Melayu. Sektor penerbangan berapa ramai orang Melayu kita? Sektor pos berapa ramai orang Melayu kita? Guru berapa ramai orang Melayu kita? Jadi orang Islam di Malaysia ini berada di pertengahan, di perbatasan. Berapa ramai orang Islam Melayu kita yang menegakkan, menjaga negara dia. Tak ada mustahil benda ini Allah uji kepada kita. Jadi tuan-tuan, bila mana ujian Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada Israel ini, Allah datangkan kepada makhluk Allah yang mana mereka ini sentiasa beribadah, sentiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah uji. Allah uji nak tengok tunduk tak kamu kepada Nabi Adam. Usjudu li Adam. Tapi dia tidak sujud, dia tidak, orang kata, taat, dan dia tidak langsung. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Allah Subhanahu wa taala suruh semua makhluk sujud pada Allah, sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, maknanya suruh taat pada Allah.
suruh mentaati kepada arahan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah suruh semua makhluk ini sujud kepada Nabi Adam alaihi salam dengan suruhan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Adam alaihi salam. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Illa iblis. Kecuali iblis saja tidak mahu sujud kepada Adam. Tetapi makhluk lain semua sujud pada Nabi Adam alaihi salam, tak ada satu pun. Bagaimana makhluk Allah Subhanahu wa taala boleh ingkar, sedangkan dia ini mengetahui bahawa Al-Quran, suhuf, kitab semua dalam kepala dia. Bahkan hadis apa yang Azazil tak tahu. Bukan dia tak tahu, dia mendengar wa kallama Musa taklima, dia dengar apa yang Nabi Musa bercakap dengan Allah, para nabi dan juga rasul, dia tahu. Tapi inilah ujian kepada makhluk. Wa ana khalaqtahu min apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan, wa khalaqtahu min tin. Allah menciptakan Nabi Adam, iaitu dijadikan Nabi Adam daripada tanah. Dan kamu jadikan aku daripada nar, daripada api. Bagaimana aku nak sembah? Bukan kata nak menunjukkan sembah, nak sujud. Bagaimana aku nak sujud kepada Adam? Sedangkan Adam ini dia diciptakan dari panah, aku daripada api. Malaikat yang lain diciptakan daripada cahaya. Makhluk-makhluk lain diciptakan juga daripada Allah Subhanahu wa taala, berbagai dia punya bentuknya. Mereka taat kepada Allah atas arahan Allah Subhanahu wa taala. Tapi illa iblis tak mau. Walaupun dialah di antara makhluk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sentiasa menjunjung segala perintah Allah sebelum tu. Tetapi arahan Allah ini menjadikan dia ingkar dan ingkar sehinggalah yaumul qiyamah. Maka tuan-tuan, hari ini Allah uji kepada bangsa Israel. Sebelum ni lah, dengan lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah uji bangsa Israel. Kita tak tahu tuan-tuan, sebab kita berada di zaman ini. Dengan ujiannya ketika itu, kita tidak tahu bagaimana perasaan mereka, bagaimana mereka ini. Tetapi bukan cerita bab perasaan sebenarnya, tetapi inilah bab keimanan kepada Allah. Keimanan pada Allah, Allah uji pula pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi naik ke Sidratul Muntaha, Isra' dan Mi'raj. Allah uji. Kalau tidaklah diuji Nabi Muhammad, bagaimana kita nak tahu keimanan umat Islam dan juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpegang teguh dan Islam itu sehingga akhir zaman ini. Maka ujian itulah yang menyebabkan kita menjadi manusia pada hari yang menerima risalah tauhid, yang menerima kalimah la ilaha illallah hari ini. Maka kita perlu fahami bahawasanya ini bukanlah satu usaha yang sedikit, bukan juga satu perkara yang kecil, bukan juga kalau kita sebut dia sebagai pekerjaan yang kecil, tidak. Kerana Nabi SAW bawakan benda yang sangat besar untuk umat Muhammad SAW. Maka sebab itulah baginda Nabi SAW, Allah kurniakan kelebihan kepadanya. Allah kurniakan kelebihan kepada Nabi melebihi daripada Nabi-Nabi yang lain. Allah kurniakan kepada Nabi SAW mukjizat melebihi daripada mukjizat Nabi yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan, fadail, iaitu kelebihan kepada baginda Nabi ini melebihi daripada Nabi-Nabi yang lain dan juga Rasul. Maka Rasulullah SAW dalam kelebihan yang kedua dalam kitab ini, Nabi SAW memiliki liwa al-hamdi, iaitu bendera yang terpuji pada hari kiamat. Maka sabda Nabi SAW, Nabi bersabda dalam hadisnya, wa biyadi liwa'un hamdi yaumul qiyamah wala fakhra. Maka di tangan saya terdapat liwa al-hamdi, iaitu panji yang terpuji pada hari kiamat, dan tidaklah saya bermegah-megah. Nabi SAW
bagi tahu sungguhnya ketika mana kita dibangunkan kelak, maka Nabi SAW akan menjadi penghulu kepada seluruh manusia. Dan Nabi SAW akan memegang iaitu liwa, bendera yang terpuji. Maka Nabi dan juga Rasul, para ulama ridwanullahu alaihi ajma'in, mereka akan berada di belakang Nabi SAW. Maka inilah kelebihan yang Allah berikan kepada baginda Nabi SAW. Maka para Nabi yang bernaung di bawah liwa Al-Hamdi, maka bendera ini akan dicari seluruh makhluk ketika itu. Bendera ini akan menjadi tanda, iaitu kelebihan baginda Nabi SAW berdasarkan hadis, wa ma min nabi yauma idzin adamu faman dunahu illa tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhara. Nabi SAW tidaklah seorang nabi pun pada ketika itu, sama ada Adam dan juga selainnya, melainkan mereka berada di bawah naungan panji, iaitu panji saya pada hari kiamat, dan tidaklah saya bermegah-megah. Inilah sifat baginda Nabi SAW. Nabi tidak membengah-megah ataupun merasakan bangga, tidak. Nak menunjukkan saya lah segala-galanya, bermegah-megah dengan Allah Subhanahu Wa Taala beri. Tetapi Allah memberikan kelebihan ini. Nabi SAW menunjukkan bahawasanya baginda Nabi SAW sangat-sangat dipuji oleh baginda, sangat-sangat dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebagai umat Nabi SAW seharusnya kita memuji baginda Nabi SAW dengan salawat. Maka hari ini tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka janganlah kita lendur ataupun kita kurangkan selawat yang ada, yang telah pun kita buat seharian. Kenapa tuan-tuan? Kerana bila mana kita ini menjadi manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak langsung mengenang baginda Nabi SAW, maka rugilah kehidupan kita yang berbaki ini. Tak ada masa lagi tuan-tuan kita nak duduk diam-diam, kita nak duduk, nak menunggu sehinggalah bila. Maka waktu ini tuan-tuan, kita perlu meletakkan pada diri kita ini, meletakkan kecintaan kepada baginda ini melebihi daripada sesiapa. Sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hadis yang biasa orang baca. Tetapi maknanya tuan-tuan, maka tidak berimanlah seorang kamu selagi mana dia tidak mengasihiku seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya daripada hadis ini, kita perlulah meletakkan Nabi SAW, mencintai baginda Nabi SAW melebihi daripada keluarga kita, ibu kita, ayah kita. Tak ada tuan-tuan kat dunia ni kita ni tak sayang mak ayah. Bukan cerita kita tak sayang mak ayah, tapi nak bagi tahu bahawasanya rasa kasih pada baginda Nabi SAW ni perlu kita letak dalam hati kita melebihi daripada ibu dan ayah, orang yang paling kita sayanglah kat dunia ni. Kita letak lebih kasih kita pada anak kita. Tak ada ibu tak kasih anak, tak ada suami tak kasih pada isterinya. Tak ada kat dunia ni. Walaupun ada lah yang tak kasih tu sebab lain lah. Tapi kalau elok-elok tu alhamdulillah kasihnya. Maknanya tuan-tuan, di dunia ini paling kita kasih sekali adalah diri kita sebenarnya. Itulah diri kita tuan-tuan. Kalau kita dah tak kasih yang lain tuan-tuan, maknanya kita pentingkan dirilah tuan-tuan. Maksudnya ananiahnya kita ni, kasihnya diri kita. Sebab itu Nabi SAW bagi tahu, maka sekiranya kamu tidak mengasihi aku seperti mana kamu kasih pada diri kamu, maka tidak berimanlah kamu. Kita nak menjaga iman kita ini tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan rasa iman dalam diri kita. Jadi tuan-tuan, saya nampak dah ramai mengantuk ni tuan-tuan. Sebab kalau ceramah ni mengantuk, sebab orang yang berceramah ni macam tak menarik tuan-tuan. Tapi tak apa tuan-tuan, kita berqasidah dulu. Sementara kita sambungan lagi bacaan ini, insya-Allah kita qasidah sama-sama tuan-tuan. Kalau dapat kita baca, kita berqasidah sama-sama kita baca insya-Allah. Lirik ni tuan-tuan dalam bahasa Melayu dah diterjemahkan tuan-tuan. Boleh kita tengok sama-sama. Kalau ada yang bawa handset, kita buka lirik qasidah Rindunya Madinah.
Dan rindunya Madinah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Boleh tuan-tuan sekali lagi? Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terubat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Tuan-tuan nak azan dulu ke? Nak insya-Allah boleh azan dulu lah. Boleh terus insya-Allah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Terimalah hadiah imbalan ziarah insan yang lemah ingin berqasidah, diilhamkan Allah syama'il Muhammadiyah, berkat menangis di Raudhatul Jannah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Di suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah. Lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Matanya yang terang sangat suka bercerlah, nampak yang di belakang dan depannya serentak. Jinjang tengkuk Nabi sangat putih melepah, bagai pantulan perak putihnya terserlah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Dahinya yang luas, anak matanya hitam, cahaya berhias menatapkan tenteram.
tulang baginda kemas saling kuat menggenggam, Rukanah tertewas lalu memeluk Islam. Allahu Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Rambutnya ikal mayang, tidak terlalu panjang, tinggi yangnya sedang, dada luas berbidang. Ketika berjalan condongnya ke hadapan, lajunya seperti turun tempat yang tinggi. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Helaian bulunya tetapkan terus wujud, hanya belasan uban memikir surahun. Umpama pedang jagu, hidung baginda mancung, dipandang dari jauh, kening seakan bersambung. Allahu 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 Allah, Habibi Rasulullah. Nafas berbau wangi semerbak kasturi, sukakan bersugi yang busuk dihindari. Tak pernah menguap berkat cucian hati, takkan pernah dihinggap lalat walau sekali. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Berjarak gigi hadapan, cahayanya kelihatan, segala petuturan adalah wahyu Tuhan. Lebar bibinya menandakan pemurah, membaca Al-Quran dengan penuh fasahah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Baginda memilih hidup dalam berzuhud, sekalipun maksum sangat banyak bersujud. Menipis isi tumit, lamanya bertahajud, banyak mendaki bukit, sangat sayangkan Uhud. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, sallu alaih. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan. Sama-sama baca qasidah ini, mudah-mudahan kita tak dapat untuk baca syama'il secara keseluruhan, tetapi setidaknya kita dapat menyebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat menyebut wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita menyebut uban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka
Kelebihan baginda Nabi SAW ini sangatlah banyak. Tetapi perlu kita sedari bahawasanya Nabi SAW pernah menyimpan satu doa untuk kita semua. Nabi SAW menyimpan satu doa kepada umatnya seluruhnya. Sebab itu perlu kita mensyukuri segala makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah jadikan di atas muka bumi, bahkan para nabi dan juga rasul, bahkan syurga dan juga neraka, bahkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah jadikan ia hatta arash sekalipun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan baginda Nabi. Maka perlu kita mensyukuri kerana kita adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat yang terakhir. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah bersembang dengan para sahabat, Nabi bagi tahu, aku rindu kepada mereka. Maka siapakah yang dimaksudkan oleh baginda Nabi ni? Sahabat tanya pada baginda Nabi, siapa ya Rasulullah? Kami ke ya Rasulullah? Tidak, Rasulullah beritahu, sungguhnya kamu adalah ashabi, kamu adalah sahabatku. Siapa ya Rasulullah yang kamu rindu? Sesungguhnya yang aku rindu ini adalah umat aku, dan mereka beriman kepada aku, tidak pernah lam yarauni, tidak pernah melihat aku, tidak pernah mendengar daripada kata-kata aku, tidak pernah langsung hadir dalam majlis aku, tidak. Maka siapakah mereka itu? Itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sebut 7 kali ummati, ummati, ummati. Nabi punya kasih pada kita, punya sayang pada kita. Kasihnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kasih buat-buat macam kita duk buat-buat nak kasih kepada orang. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tidak kenal kita. Bahkan di mahsyar kelak, manusia tuan-tuan yang dirahmati Allah, berapa ramai manusia yang akan bangkit, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kenal umatnya dengan kesan atharuh, iaitu kesan mereka. Subhanallah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Inilah kemuliaan yang telah diminta oleh para nabi. Nabi Isa minta pada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa minta pada Allah Subhanahu wa taala, para nabi minta kalau boleh mereka nak jadi umat Nabi. Mana mungkin nabi dan juga rasul nak jadi umat Nabi? Sebab apa kemuliaan ni tuan-tuan? Kemuliaan yang diberikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan di mahsyar kelak umat-umat nanti akan mentempelak kita di mahsyar kelak. Kamu umat Nabi tapi kamu tak sahut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kat dunia ni. Rugi kamu. Waktu tuan-tuan kita nak malu macam mana lagi tuan-tuan? Waktu di mahsyar ni, kalau tuan-tuan dah tahu dalam keadaan umat Islam ketika itu, umat yang bukan Islam sekalipun, umat mengikut Nabi dan juga Rasul mereka, akan bangun di belakang Nabi dan juga Rasul mereka. Maka bersyukurlah ketika itu kita akan dibangunkan mahsyar di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu para Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat al-kiram, Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Ar-Rasyidin, yang 4 itu, para sahabat, para tabi'in, ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibangkitkan dahulu. Dan para ulama, warasatul anbiya, dan selepas itu kita akan dibangkitkan bersama dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa beruntungnya umat Nabi, mereka lah umat yang akan bangkit pertama sekali. Dan Nabi di antara Nabi yang lain, Rasul-Rasul yang lain, Nabi Muhammad lah yang akan bangkit pertama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, memegang panji al-liwa. Inilah nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dalam keadaan hiruk pikuk itu tuan-tuan. Nak menunggu Allah Subhanahu wa ta'ala nak balas, ni duk tunggu kat padang mahsyar pun azab dah tuan-tuan. Nak dapat syafaat siapa ketika itu? Hiruk pikuknya keadaan itu. Di padang mahsyar digambarkan banyaknya manusia ini dibangkitkan Allah Subhanahu wa ta'ala macam-macam tuan-tuan. Dengan keadaan lemasnya, dengan nanahnya, dengan ibarat matahari duduk sejengkalnya, dengan bangunnya dalam keadaan perut yang besar, dalam keadaan hempak kepala, bangun dalam keadaan kaki, tangan jadi kaki, berjalan dengan tangan. Nauzubillah min zalik.
Waktu itu betapa hiruk pikuknya kita umat Nabi SAW, dan kecimpung dengan orang-orang yang macam tu. Tapi bersyukurnya kita menjadi umat Nabi SAW, akan diasingkan umat Nabi ni. Kalaulah kita hari ini tidak merasai perkara ini, tidak merasai betapa mulianya menjadi umat Nabi SAW, Allahu Akbar, rugi tuan-tuan. Ruginya kita tidak berselawat kepada baginda Nabi SAW, tak kenang baginda Nabi. Nabi SAW semasa dia nak wafat pun, dia menyebut, bagaimana umat aku wahai Israel. Israel, macam mana umat aku ni? Rasa Nabi SAW sakit kira sakaratul maut, sampai roh Nabi ditarik sampai dekat perut. Nabi tanya lagi pasal umat, bagaimana umat aku? Israel cerita, umat kamu akan dimasukkan syurga apa semua, yang beriman dimasukkan syurga. Lapang dada Nabi SAW. Tarik lagi roh Nabi SAW, rasa sakit. Aku ni kekasih Allah, wa Israel, takkan sakit macam ni? Ya sakit ya Rasulullah. Kalau macam tu, bagikan rasa sakit sakaratul maut ni ke aku. Minta sakaratul maut umat Muhammad ini bagi pada aku, supaya aku rasa, tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan boleh kau minta ke Allah Ta'ala, ya Allah bagilah aku rasa sakaratul maut aku dan ayahku. Pun tak mampu kita nak kata waktu tu dalam keadaan sakaratul maut. Ini kelebihan baginda Nabi SAW. Minta tak dapat lah. Sebab sakaratul maut ini untuk setiap manusia, umat kamu akan merasai kematian ini. Betapa beruntungnya kita tuan-tuan. Nabi SAW pernah waktu petang, Nabi SAW dia tak keluar rumahnya sampai petang, daripada pagi sampai petang. Para sahabat pelik dah, kenapa Rasulullah tak keluar ni? Rasulullah solat kat rumah, duduk di rumah, tak keluar, duduk dalam bilik je. Isteri baginda Nabi SAW, Sayyidatina Aisyah pun pelik, kenapa Rasulullah tak keluar hari ni? Selalu pagi-pagi lepas subuh Rasulullah dah keluar dah. Hari ini pelik, Nabi SAW tak keluar daripada bilik. Bimbang para sahabat, penuh depan rumah Rasulullah. Kita hari ini tuan-tuan, Rasulullah dihina pun tak ada apa, tidur macam tu tuan-tuan. Belum lagi Rasulullah keluar bilik tuan-tuan, tak keluar bilik ni para sahabat dia punya bimbang kepada Nabi. Inilah asuhan baginda Nabi SAW. Bagaimana mereka mengerti kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ceramah ni rasa habis pukul 9 masa ni tuan-tuan. Baru nak start panas ni tuan. Tuan Imam kata, start ni saya pukul 9 kau ni. Boleh ke pukul 9? Saya pun kali pertama, saya kalau boleh 5 minit je nak lari. Hak tadi rasa nak lari dah tadi. Tapi cuba saya pelan-pelan kot. InsyaAllah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kata boleh, insya-Allah lah, sesambung lah. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala ni nak bagi tahu, nak menguji sahabat Rasulullah SAW ni, hari tu pun dia diuji. Apa dia dah jadi dah kat Nabi ni, sampai tak keluar satu hari ni. Apa jadi? Bila mana Rasulullah waktu petang baru keluar. Bila keluar, mereka bertanya pada Sayyidatina Aisyah, kenapa Sayyidatina Aisyah Nabi tak keluar daripada pagi lagi? Kami takut dah ni, risau, bimbang pada Nabi SAW. Tak pernah jadi macam ni. Lalu Nabi SAW jumpa pada sahabat. Kamu nak tahu, Tiga mana aku bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada malam tadi aku bermunajat pada Allah, solat qiyamul lail sampai ke pagi, sampai ke subuh aku bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana aku munajat itu, aku mendengar para malaikat sedang duk menyembang-nyembang, duk sembang-sembang ni. Nabi SAW bernajat pada Allah, tiba dia dengar para malaikat duk sembang. Duk sembang sama-sama para malaikat. Dia orang nak sembang pasal apa? Pasal berkenaan dengan para nabi dan juga rasul. Umat mereka ada pintu. Ada pintu syurga bagi umat Nabi dan juga Rasul untuk umat-umat mereka. Rasulullah SAW bila dengar lagu tu lah, dia Nabi SAW punya bimbang, dia risau, takut umat dia tak ada pintu.
Bukan macam kita tuan-tuan. Kita ni rasa dia ada hak kita tu. Kita padahal tak tahu mana pun. Nabi SAW solat qiyamul lail ni sampai bengkak kaki Nabi. Sayyidatina Aisyah kata, ya Rasulullah, mailah bang tidur, mailah bang ringzat. Tak bolehkan Nabi kata aku nak jadi seorang hamba yang bersyukur. Allahu Akbar. Taratu tuan-tuan. Nabi SAW kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih ni nak beritahu kasihnya pada umat Nabi ni. Kalau kita kan tu lain. Ni Nabi SAW. Dia bimbang tak tidur malam. Bukan cerita tak tidur, perjuangannya sangat dahsyat. Ni cerita pasal malam tu tak tidur malam, bermunajat pada Allah, ya Allah bagilah umat aku ada pintu syurga. Dia berdoa. Kamu nak tahu tak, malaikat cerita umat para nabi ni ada pintu syurga. Dalam kisah itu Nabi bertanya pada malaikat, wahai para malaikah, wahai Jibril, bagi umat aku ni tak ada pintu lah. Jibril jawab, ya Rasulullah, kamu sungguh mengetahui daripada aku. Jibril jawab lagu tu, kalau umat nabi-nabi yang lain ada pintu, maka umat kamu lebih layaklah ya Rasulullah. Subhanallah. Bila dengar lagu tu pun Nabi SAW punya munajat sampai ke petang, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minta pada Allah Subhanahu wa taala, minta supaya confirm ni pintu ni ada untuk umat aku syurga ni. Subhanallah. Nabi punya ingat pada kita yang ibu. Nabi punya cintanya pada ibu, cintanya punya adik-adik, cintanya punya abang-abang, cinta kat kita. Tak lekang daripada tempat sejadah dia, tak lekang daripada tempat dia bermunajat pada Allah, minta pada Allah, ya Allah kurniakan pada umat aku ini syurga. Adalah pintu syurga untuk mereka. Subhanallah. Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda satu hadis, wa ana qaidul mursalin wala fakhara, wa ana khatamun nabiyyin wala fakhara, wa ana awwalu syafi'in wa musyaffa'in wala fakhara. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, saya adalah ketua pada Rasul. Nabi beritahu SAW, dan tidaklah saya berbangga dengannya, dan saya adalah penutup segala nabi alaihi wassalatu wassalam, dan tidaklah saya berbangga dengannya, dan saya juga orang yang akan memberikan syafaat, serta yang pertama diizinkan Allah memberikan syafaat, dan tidaklah saya berbangga dengannya. Subhanallah. Maka baginda Nabi SAW menyimpan doa itu sebagai syafaat buat umatnya di akhirat kelak. Bahkan para nabi yang lain telah berdoa dah untuk umatnya. Nabi simpan doa ni untuk siapa tuan-tuan? Untuk kita. Nabi simpan doanya ini untuk mensyafaatkan kita, supaya kita semua digolongkan dalam golongan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bersumpah dengan kemuliaan dan juga umur Nabi Muhammad, betapa kasihnya Nabi SAW kepada kita, betapa rindunya Nabi SAW. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, kita tidak boleh nak jadi sahabat seperti mana para sahabat radhiyallahu alaihi ajma'in. Kita tak mampu nak jadi para sahabat macam mereka. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar imannya tebal. Nak bezanya iman yang Sayyidina Umar dan juga Abu Bakar, nak nisbahkan dengan iman kita hari ini, himpunlah iman kita, maka tidak sama lagi. Subhanallah, iman kita semua ni himpun, nak nisbahkan dengan iman para sahabat Abu Bakar dengan Umar pun tak sama lagi. Tapi Nabi SAW bagi tahu kepada kita, bagi umat-ummati akhir zaman ini nak menjadi sahabat aku bila? Bukan di dunia, tapi di syurga kelak. Sebab itu Nabi SAW bagi tahu, kalau kamu nak menjadi sahabat aku di syurga nanti, man ahabbani ma'i fil jannah, barang siapa yang mengasihi aku, maka dia akan berada dalam syurga nanti. Maka kita akan tergolong dalam golongan sahabat Rasulullah di syurga. Maka Nabi SAW bersabda, jangan kamu lupa untuk berselawat pada aku. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita lupa
untuk berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sungguh tuan-tuan daripada saya sampaikan untuk diri saya dan juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Kelebihan yang ke-9 tuan-tuan. Oh sekejap 9 tuan-tuan. 10 habislah ni insya-Allah. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling agung iaitu Al-Quran, kekal hingga hari akhirat. Tuan-tuan, saya nak cerita satu cerita. Boleh tak tuan-tuan? Boleh tak? Tak boleh pun saya cerita juga tuan-tuan. Saya minum air dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu kisah berkenaan wali Allah Syekh Al-Qadir Al-Jalani. Waliullah. Wali yang sangat besar. Dan cerita ini selalu diceritakan oleh guru-guru, tapi saya nak cerita jugalah. Pernah satu hari datangnya seorang Yahudi kepada Syekh Qadir Al-Jalani. Banyak cerita Syekh Qadir Al-Jalani kenaan dengan karamah-karamah dan kehebatan-hebatannya. Tapi pernah juga kata Syekh Qadir Al-Jalani, kalau kamu melihat kepada karamah, hebatnya manusia berjalan atau berjalan di atas air, terbang di atas udara, manusia biasa, ada mula ghalib, maknanya dia boleh terbang. Dia boleh jalan atas air. Ada tuan-tuan taman ni boleh terbang? Boleh naik kapal terbang Ustaz? Ada berjalan atas air boleh Ustaz? Pakai titi lah, pakai sampan ke boleh lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tu adat lah awam kita ni kan. Kena lah pakai sampan ke ataupun pakai titi, boleh lah berjalan atas air. Kut nak berjalan sungguh, terjun lah kita kan. Takat kita ni terjun layak lah, adat. Tapi tuan-tuan, apa kata Syekh Qadir Jalani? Jangan kamu pelik pada manusia yang boleh terbang atas awan, atas langit, atas angin. Jangan kamu pelik. Jangan juga kamu pelik kepada manusia yang boleh berjalan atas air. Confirm tuan-tuan, kalau hari ni ada orang berjalan atas air, esok confirm satu dunia keluar surat khabar. Boleh terbang atas langit. Yang banyak tu edit, sebab tu tak keluar surat khabar kan. Tapi kalau boleh lah hari ni tuan-tuan, confirm satu dunia masyhur. Sebab apa? Jalan atas air, terbang. Dah masyhur tuan-tuan. Syekh Qadir Jalani kata, jangan kamu pelik dengan orang-orang yang macam ni. Sebab apa? Disebabkan kalaulah kamu rasa pelik, burung yang tak ada akal tu pun boleh terbang. Burung tak ada akal boleh terbang. Tuan, dia sifatnya boleh terbang kan? Tak ada akal boleh terbang. Yang hak boleh berjalan atas air tu pula, jangan kamu pelik. Kayu yang tiada akal, yang tiada kudrat baginya, kayu yang apa? Kayu yang patah ke, kayu yang lama ke, kayu api ke, cuba lempar atas air, atas laut. Berjalan atas air, maksudnya apa? Dia bolehlah bergerak di atas air. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bukan kepelikan. Yang peliknya orang itu mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah ni sangat pelik. Bila mana ajaban lil mukminin, Nabi kata aku sungguh pelik urusan orang mukmin. Nabi kata, dan bila datang keburukan, faqalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kami datang daripada Allah dan kami akan pulang juga pada Allah. Bila datang budak kebaikan pada mereka, dapat anak, dapat harta, dapat rumah, dapat segala-gala pangkat, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka juga berkata, sungguhnya kami datang daripada Allah dan kepada Allah juga kami kembalikan. Ini pelik urusan orang mukmin ni. Maknanya segala perkara yang hadir dalam kehidupan kita hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketika datang seorang Yahudi kepada Syekh Al-Qadir Al-Jalani, Syekh Qadir Jalani ni berjalan dengan anak murid dia. Jalan. Tiba orang Yahudi tu datang berlari-lari, datang terus menerpa dari Syekh Qadir Jalani. Wahai tuan, saya nak bertanya kepada tuan satu perkara ni. Syekh Qadir Jalani kata, tercungak-cungak, relax lah kan. Dia berlari-lari ni. Lalu Syekh Qadir bagi tahu, sila tanyakan. Lalu lelaki itu pun bertanya, wahai Syekh, wahai tuan, Nabi kami, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi kami mampu untuk menghidupkan orang yang telah mati.
dalam hadis Nabi kamu tidak pernah menceritakan Nabi kamu boleh hidupkan orang yang mati. Banyak orang Yahudi ni dia kaji hadis Nabi ni kan. Kita tuan-tuan ada kaji kan. Tak ada lah hadis ni kata. Betul Syekh Qadir kata, ingat, dia kata, ingatlah, dia kata, ingatlah sesungguhnya aku ini adalah umat Nabi SAW. Ingat lagi dia kata, ingatlah aku adalah umat Nabi SAW. 3 kali dia ulang. Lalu Syekh Qadir Jalani kata, bawakan aku kubur yang berhampiran. Bawakan aku pada kubur yang berhampiran. Lalu lelaki ini pun bawalah satu tempat tanah kubur. Lalu Syekh Qadir Al-Jalani bertanya kepada lelaki itu, ketika mana Nabi kamu membangkitkan ataupun membangunkan orang yang mati itu, apakah yang Nabi kamu baca? Qalu biiznillahi ta'ala. Nabi kami kata apa? Sesungguhnya diizinkan Allah, maka kum, katalah kum, berdiri dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi kami kata kum biiznillah taala, maka bangunlah roh itu, bangunlah jasad itu daripada tidur, iaitu kematian dia. Lalu Syekh Qadir Al-Jalani pun membacakan balik ayat itu. Kamu tengok, dan saya baca semula ayat itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, qum biiznillah taala bi sya'fatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bergerak kubur itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan roh daripada jasad itu, hamba Allah ini bangun. Hamba Allah ni bangun tuan-tuan. Sebelum itu Syekh Qadir tanya, wahai pemuda, dia ni sebelum ni kerja apa? Dia ni seorang penyanyi, pelakon. Di dunia dia seorang penyanyi, pelakon. Bukan kita nak cerita nak menghina pelakon, tidak. Ni cerita dalam cerita Syekh Qadir Jalani. Kita pun pernah berlakon juga kan, berlakon dengan isteri, kan, berlakon dengan anak-anak, berlakon juga tu kan, pernah menyanyi kan, macam tadi pun menyanyi juga. Jadi tuan-tuan nak bagi tahu, bila bangunnya tadi Yahudi ni tadi dia terkejut. Ingatlah aku ini adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekira aku baru seorang yang mampu menghidupkan dengan izin Allah, bagaimana ramainya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ni syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat Nabi pun dengan izin Allah, disebabkan karamah dia dapat bangunkan ini, maknanya apa? Hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah karamah bagi wali-wali Allah. Tapi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat yang paling besar, yang paling banyak di antara nabi-nabi dan juga rasul. Maka yang paling agung itulah mukjizat yang Nabi kekalkan hingga hari ini, iaitulah Al-Quran yang ada pada kita. Mukjizat inilah yang Nabi kekal sehingga akhir zaman, tidak mampu diubah-ubah walaupun masa dan waktunya berubah tetap. Tuan-tuan, tulisan ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan lah fikirlah, tulisan kalau dia bukan mukjizat, berapa banyaklah tulisan orang boleh ubah tulisan kan. Sampai kat negara ni Al-Quran jenis ni sampai kat sini macam kitab-kitab yang lain berubah-ubah mengikut bangsanya, tetapi Al-Quran tidak pernah berubah. Punyanya Allah jaga mukjizat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, Allah bagi tahu sendiri, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Kita peliharalah macam mana pun, tapi Allah yang melihara. Hafallah kita Al-Quran bagaimanapun, ramai banyak hufaz, ramai mana orang yang mengetahui Al-Quran, Allah yang jaga Al-Quran itu, bukan kita yang jaga Al-Quran. Tu tuan-tuan, tu kena sedar, tu kena yakin. Dan kita bersyukur tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala pilih kita ni, disebabkan dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena sedar, segala amalan yang Allah jadikan kita syariat pada hari ini, syariat Muhammadiyah, kita beramal solatnya, beramal zakatnya, beramal hajinya, rukun iman dan juga Islamnya tadi,
itu disebabkan dengan kemuliaan dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiganya hari ini kita menjadi seorang yang hebat pada ilmunya, hebat pada akhlaknya, hebat pada ibadahnya. Maka kenanglah bahawasanya setiap itu adalah kurniaan daripada Allah disebabkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak bezakan kita dengan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat kasih, Abi Lahab kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia buat kenduri sungguh tuan-tuan, menyambut Maulidur Rasul ni. Kasih pada Nabi, habis juta-juta ringgit, ribu-ribu ringgit. Dinar hari ni, satu dinar berapa ratus tuan-tuan? Satu dinar hari ni 800 Dibelanjakan ribuan dinar untuk majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kelahiran baginda, kita mampu tuan-tuan buat kenduri menyambut kelahiran Nabi keluar sejuta. Tak mampu kita tuan-tuan. Punya kasih dia kat Nabi, tapi kasih dia takat tu lah, buat perayaan lah, sebab datang untung melik kat dia kan. Ni kata kasih ni. Bapa saudara Nabi yang berpulas, yang susah payah dengan Nabi, Abi Talib susah payah dengan Nabi. Bila meninggalnya Tok Wan Nabi SAW, bapa saudara Nabi pula jaga dia daripada kecil sampailah dia remaja. Ajar dia bagaimana nak meniaga, ajar mempertahankan dia daripada kabilah-kabilah ni nak menyakiti baginda Nabi SAW. Dialah defend Nabi daripada Nabi kecil. Kita ni waktu kecil kalau duduk dengan nenek ataupun duduk dengan Tok Wan kita, Tok Wan kita lah jaga kita, asuh kita. Susah kita, sakit kita, demam kita, dialah jaga. Ibarat dia macam tu lah. Ibaratkan orang kata Arab, dialah ayah kepada Nabi SAW, sebab badan dan juga rupa lebih seakan dengan Nabi SAW. Sampai macam tu sekali. Tapi inilah izin Allah Subhanahu wa taala, berapa mulianya. Allah berikan kemuliaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bapa saudaranya tidak mengecapi nikmat iman dan Islam. Sedangkan dia dah susah payah pada aku. Tapi Islam itu bukan manusia mampu bagi pada manusia. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu sedar Islam dan juga iman yang ada dalam tubuh badan kita ini, kalau kita nak samakan dengan mereka yang bersusah payah dengan Rasulullah, sebenarnya iman dan juga Islam yang ada dalam tubuh badan kita ini disebabkan doa baginda Nabi, bahkan dia adalah fitrat Allah. Inilah fitrah Allah Subhanahu wa taala, menjadikan rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Allah tak bagi bangsa lain tuan-tuan. Allah tak bagi kat dalam Malaysia ni bangsa lain, bangsa Melayu lah yang memegang Islam. Daripada dulu kala sampailah hari ni bangsa Melayu lah yang menjaga agama Islam di tanah Melayu. Di tempat lain bangsa lain lah. Tapi kalau bangsa lain tuan-tuan, bangsa lain lah, Cina ada Budanya, ada Kristiannya, dan berbilang-bilang dia punya agamanya. Tapi kalau Malaysia, Melayu, Islam lah. Hang Melayu kan? Islam. Hang Melayu, Islam. Islam dan Melayu tidak dapat dipisahkan. Maka bersyukurlah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Maka yang terakhir tuan-tuan, saya bacakan kelebihan yang ke-10, iaitu kelebihan batu mengucapkan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan batang kurma merintih merinduinya. Allahu akbar. Ni templak pada kita tuan-tuan. Pada saya lah tuan-tuan, memang sentiasa selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil tuan-tuan, mudah-mudahan pada malam ini saya baca kelebihan yang 10 dan mungkin perjumpaan ini. Untuk kelebihan yang ke-10 ini tuan-tuan, sebelum saya ceritakan kisah seorang sahabiah, saya ada satu cerita sebelum saya tutup ini dahulu insya-Allah, iaitu kelebihan batu mengucapkan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan batang kurma merintih merinduinya. Kita ni manusia yang ada air mata, yang ada hati nurani, yang ada tubuh badan yang sihat, kaki yang baik, tangan yang baik.
kita lihat sedalam-dalamnya dalam jiwa kita. Cuba kita renung. Antara kelebihan ini, Nabi SAW bersabda, batu mengucapkan salam ke atas baginda Nabi SAW dan batang kurma merintih merinduinya. Maka perkara sumpama ini tidak sabit bagi seorang pun daripada kalangan para nabi. Maka berkata, khudh ma tarahu wada' syai'an sami'ta bih. Terimalah apa yang kamu lihat sendiri dan tinggalkanlah sesuatu yang kamu dengar mengenainya. Allahu akbar. Daripada Jabir Ibn Samurah radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'atha inni la a'rifuhu al'an. Sesungguhnya saya mengenali batu semasa di kota Mekah dahulu yang mengucapkan salam kepada saya sebelum saya diutuskan menjadi rasul, maka sampai sekarang saya masih mengenalinya. Allahu akbar. Ini Nabi SAW kenal batu tu sebelum Nabi diangkat menjadi rasul. Batu tu dah bagi salam kepada Nabi SAW. Sampailah saat itu Nabi masih kenal berapa banyak batu ni tuan-tuan, kat kota Mekah tuan-tuan. Tuan-tuan pergi duk melontar jamrah kan. Tuan-tuan ingat tak batu tuan-tuan ambil tu kat mana? Dan tuan-tuan ingat tak batu tu di mana sekarang ni? Allahu akbar. Nabi SAW betapa dia kenalnya. Sebab itulah Nabi SAW hadirnya Nabi, benda yang sangat besar. Bukan cerita pasal capal saja, bukan cerita pasal serban ridak saja, tapi inilah menceritakan kepada seluruh makhluk alam sebesarnya. Sehingga kan benda yang lain, bahkan benda yang kita lihat sekalipun, harta batu tu benda syahadah yang benda nampak, tapi itu pun kita tidak mampu untuk memikirkan. Ini kan batu tuan-tuan memberi salam kepada baginda Nabi SAW. Maka peristiwa ini diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu an berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu yaumal jum'ati ila syajaratin aw nakhlatin faqalatil imra'atun minal ansar aw rajulun ya Rasulullah la ala naj'alu laka minbara qala in syi'tum faj'aluhu faj'alu lahu minbaran falamma kana yaum jum'ati dhahaba ila minbar fasahatin nakhlatu siyaha sabi fanadala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadammaha ilaihi kanat ta'inna anina sabi alladhi yusakkituhu qala kanat tabki ala ma kanat tasma'u min dhikri indaha. Yang bermaksud Nabi SAW, hadis yang panjang ini, Nabi SAW sentiasa berdiri berkhutbah pada hari Jumaat di sebatang pokok atau dahan kurma. Nabi SAW duduk dekat mimbar, ada sebatang pokok kurma, ada dahan. Maka berkata seorang perempuan Ansar atau seorang lelaki, wahai Rasulullah, adakah boleh kami dirikan mimbar untukmu? Tanya apa? Sama ada ni, hadis ni mungkin ada di antara dua lah, lelaki atau perempuan yang menanyakan berkenaan itu. Boleh tak kami ni nak buat mimbar kepadamu ya Rasulullah? Nabi SAW duduk sandak bila nak berkhutbah, sandak kat batang tamar tu dengan kayu dia tu. Jadi Nabi SAW bersabda, sekiranya kalian mahu dirikanlah. Maka mereka membuat mimbar untuknya. Apabila tiba hari Jumaat, Rasulullah SAW pergi ke mimbar tersebut untuk berkhutbah. Lantas berteriaklah batang kurma seperti tangisan kanak-kanak kecil. Lalu Rasulullah SAW turun dari mimbar dan memeluk batang kurma tersebut. Allahu akbar. Batang kurma itu menangis seperti tangisan kanak-kanak kecil yang sedang dipujuk. Rasulullah SAW bersabda, ia menangis kerana tidak lagi mendengar zikir yang bisa diucapkan di sisinya, sebab Nabi SAW tidak lagi berkhutbah di sisi batang kurma itu. Allahu akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pohon kurma ada perasaan. Nabi SAW sandar hari-hari kat batang kurma itu. Rupanya betapa pohon kurma itu kalau boleh tak nak, Nabi SAW bersandar pada tempat yang lain, menangis dia. Disebabkan Nabi SAW menggunakan tempat mimbar yang baru. Kita ni tuan-tuan, Allah diberikan tangan, diberikan kaki, diberikan segala kurniaan yang Allah jadikan pada diri kita.
Dijadikan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, betapa rugi, betapa tidak beruntungnya kita sekiranya kita menolak keuntungan agung ini. Betapa tidak beruntungnya sekiranya kita menolak keagungan agung ini. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab keagungan, kemuliaan ini telah diberikan Allah kepada kita. Dilahirkan kita sebagai umat Nabi SAW, tetapi kita menolaknya. Ruginya kita, tuan-tuan. Batu pun sentiasa berselawat pada Nabi, bagi salam kepada Nabi. Kita hanya dapat salam dan selawat pada Nabi waktu solat, yang tuan malu, tuan-tuan. Itu pun sebab wajib. Itu pun kalau solat wajib, tuan-tuan. Kalau yang tertinggal, kalau yang tak terkodok-kodok, tuan-tuan, macam mana nak cerita, tuan-tuan? Betapa malunya kita, tuan-tuan, pada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak diberikan akal sekalipun, binatang yang bernama dhab sekalipun. Malunya kita. Allahu Akbar, kan. Ini, tuan-tuan, muhasabah untuk diri kita. Kalaulah makhluk lain merindui, mencintai, mengasihi, menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mendekati Rasulullah padanya, akan mendapat syafaat padanya. Bahkan Nabi kata, kamu akan mendapat syafaatku. Nabi cakap, kamu akan mendapat syafaat aku. Kita tak sahut, tuan-tuan. Kita tak rasa, tuan-tuan. Sayang, tuan-tuan. Saya tinggal dengan satu kisah yang sangat pendek untuk kaum ibu lah, tuan-tuan. Kaum ibu ni tadi cerita pasal orang lelaki, cerita pasal perempuan, satu kisah lah, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mengambil kisah ini, mudah-mudahan kita dapat meningkatkan rasa kasih kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa kita melaksanakan amal kita di atas muka bumi ni bukan disebabkan kita siapa-siapa. Bukan disebabkan kita pengurusi, bukan disebabkan kita AJK, bukan disebabkan kita imam, bukan itu saja. Itu amanah. Tak buat berdosa. Dah diamanahkan kita oleh Karyah untuk jadi pengurusi, tak buat dosa lah. Dah kita minta kenapa? Yang hak tak minta diangkat pun kena terima juga. Sebab apa? Amanah. Oh, saya orang angkat saya tak nak, ustaz, tapi dia orang angkat juga. Terimalah. Amanah awak mihak kita. Jadi, tuan-tuan, ada satu kisah daripada sahabiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa 5 minit yang terakhir, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seorang wanita yang sangat tua, namanya Ummul Jah. Cerita apa, Yusuf Aslam dah cerita juga kan, Abu Jah kan, ni Ummul Jah. Ni bukan cerita Abu Jah lah, itu cerita Abu Jah lain. Ni Ummul Jah. Ibu-ibu, ni kisah ibu-ibu. Seorang wanita tua yang beriman kepada Allah menjadi golongan Ansar. Nabi SAW berhijrah. Betapa kasihnya pada baginda Nabi SAW. Dia tak tahu nak buat macam mana, tapi dengan apa kudrat yang dia ada, inilah nak menunjukkan kasih dia pada baginda Nabi SAW dan agama Islam. Kita, tuan-tuan, banyak kita buat, tuan-tuan. Pernah kita terfikir tak, tuan-tuan, apa jasa kita pada Islam ni? Belum cerita bab Islam lagi, tuan-tuan. Apa jasa pada Nabi SAW? Allahu Akbar. Apa jasa kita pada agama kita? Apa jasa kita pada Islam? Yang tu patut kita fikir sebelum kita sampai di liang lahat. Sebelum kita balik ni, tuan-tuan, kita azam, tuan-tuan, supaya Allah ambil nyawa kita, sempat kita usahakan buat sesuatu untuk agama kita dan Islam kita. Jadi apa yang kita mampu buat, tuan-tuan, dalam kebaikan, buatlah, tuan-tuan. Tuan-tuan mampu bersedekah, sedekahlah, tuan-tuan. Tuan-tuan mampu berzikir banyak, tuan-tuan, siang malam, silakan, tuan-tuan. Jangan kata kat orang tak mampu zikir, aku seorang mampu, jangan macam tu, tuan-tuan. Tuan-tuan mampu apa yang tuan-tuan buat, buatlah, tuan-tuan. Inilah masa yang kualiti yang kita ada. Tuan-tuan rajin datang kuliah, datanglah sebanyaknya, tuan-tuan. Bukan kita syarat datang banyak kuliah tu jadi ulama'. Bukan syarat orang pergi mengaji berpuluh tahun boleh jadi ulama'. Ramai orang belajar ngaji 20 tahun, 30 tahun tak jadi ulama' juga. Ini dipilih Allah dan jadi ulama' ni pun. Apa yang perlu kita buat, kita buat sebagai jariah amal soleh kita. Ulumul Jah ni dia nak menyatakan kasih pada Rasulullah. Takkan dia nak pergi peluk Rasulullah? Tak ada kena nak peluk Rasulullah, sahabiah Rasulullah. Para sahabat boleh dia kan menyatakan kasih Rasulullah, peluk Rasulullah.
Ada sahabat Nabi SAW ketika mana Nabi SAW tengah mengatur prajurit perang, dijoloknya sedikit perut sahabat itu hingga ke belakang. Dia menuntut pada Nabi selepas selesainya peperangan. Kenapa? Ya Rasulullah, kamu adalah Nabi dan kamu adil, hari ni aku nak tuntut. Boleh cerita Abu Jahal ni masuk cerita ni pula kan. Tak apa, sebab masa dia nak habiskan ni. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW tunaikan, buka jubah Nabi SAW. Apa sahabat tu buat? Sahabat tu peluk Rasulullah. Ya Rasulullah, maka tidak layak bagiku ya Rasulullah untuk menerima balasan, untuk melakukan sedemikian rupa Rasulullah. Sebenarnya dia nak peluk tubuh Rasulullah, supaya mudah-mudahan dengan ini dekat syafaatmu tidak dibakarlah aku di akhirat kelak dengan api neraka Allah, sebab kulit aku bersentuh denganmu ya Rasulullah. Punya sahabat usaha tu. Sahabat usaha macam-macam kaedah tuan-tuan. Macam-macam cerita kalau kita tengok hayatus sahabah ni, ya Allah, usaha mereka mendekati Rasulullah. Dan sahabiah Rasulullah ini, dia pergi mundar-mandir ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap hari, solat fardu hari-hari, datang awal, umur dah 60 dah. Sahabat-sahabat lain kata, lah makcik ni buat apa lah ni, ibarat dalam bahasa saya lah, bahasa kita lah kan, dalam bahasa Arab taklah sebut macam tu. Lah pasal apa lah makcik ni dah berumur dah, datang lagi mundar mandir, keluar masuk dah datang awal, dia keluar, lepas tu dia balik rumah, dia main balik masjid, lepas tu dia keluar pula 2-3 kali duduk keluar balik. Kata pasal apa makcik ni, macam kita lah, makcik duduk sebelah sana tu kita kenal dia tuan-tuan, makcik Siti lah contohnya, duduk sebelah surau tu, main masjid awal pukul 4 sampai dah nak solat asar ni, tiba dia masuk surau, lepas tu dia keluar pula pergi rumah dah, lepas tu dia main balik. Duduk tengok sahabat tengok pasal apa makcik ni, hari-hari lagu tu kan, pelik ya. Sampai sahabat ni tersenyum. Bukan nak ejek dia dah, tak ejek, cuma duk tengok gelagat makcik duk keluar pergi masuk, keluar masuk. Senyum sahabat, pasal apa makcik ni, kita nak tahu sebab apa. Tapi pada sahabat ni dia tak macam kita mengintai. Kita ni jenis mengintai buat apa ni kan. Amanahnya mereka. Tapi cari salah orang. Kita ni tak boleh fikir tu mengintai apa dia ni buat apa, cari salah. Na'udzubillah min dzalik. Tu kita, tu saya lah tuan-tuan, bukan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ummul Jah ni duk keluar masuk. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapa para sahabat, kamu nak tahu tak dia ni siapa? Kita tahu, dialah Ummul Jah. Kamu nak tahu tak Allah Subhanahu wa taala dah bina rumah kat dia dalam syurga? Allahu akbar. Duk main masuk. Rasulullah siapa beritahu kata dia Ummul Jah, dia dah ada rumah dalam syurga. Abang, kalau abang dalam taman ni ada rumah abang, makna taman ni taman abang tak? Taman kita lah. Kalau Ummul Jah ni rumah dah ada, istana dah ada dalam syurga, jangan fikirlah rumah macam rumah saya ataupun rumah macam rumah pengurusi, jangan fikir lagu tu. Rumah macam rumah pengurusi kot. Dalam syurga ni istana, jangan fikir istana raja paling kaya kat Malaysia ni siapa? Istana paling hebat di dunia ni siapa? Jangan fikir yang tu, itu sikitnya. Itu sikitnya tuan-tuan. Kalau kita fikir dunia tu tak sama, setih tak sama. Tak pernah dengar dengan telinga, tak pernah nampak dengan mata, tidak pernah tergetak pun dalam hati. Tak pernah pun. Maknanya tak pernah rasa macam mana syurga. Kita dah fikirlah itu bukan. Lebih lagi. Allahu Akbar. Mana dah ada istana dia dalam syurga. Apa dia amalan dia buat ni? Ibu-ibu lah. Apa dia amalan Ummul Jah buat ni? Hebat sangat. Nabi SAW bagi tahu ada rumah dalam syurga. Para sahabat sallallahu ridwanullahu alaihi ajma'in cari berlumba-lumba fastabiqul khairat, nak buat amalan ni. Kita tuan-tuan dalam keadaan macam inilah kita usaha sedaya mungkin kita buatlah amalan apa pun. Lalu sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, kita mungkin tak rasa pun amalan ni penting tuan-tuan. Yang hak Nabi bagi tahu ni, kita rasa dia tak takkan kot sampai tak kata Nabi bagi tahu. Hak benda ni lah Nabi SAW bagi tahu bagaimana hebatnya amalan, kehebatan orang mukmin ni sangat pelik amalan dia. Bukan Allah nilai dia ni pada harta dia atau pada kedudukan dia, nilai pada kehebatan tenaga dia. Allah Subhanahu wa taala maha kayanya Allah.
Lalu Nabi SAW, kamu nak tahulah, ketahuilah para sahabat aku, sungguhnya wanita ini datang tiap-tiap hari ke masjid aku disebabkan rasa kasih dia pada Islam ni sangat membuat-buat. Walaupun dia seorang wanita yang tua, ni mafhum lah tuan-tuan. Mafhum daripada cerita yang dapat kita faham. Dia datang ke rumahku, rumah Allah ini, dia datang awal sebab apa? Dia akan ambil cebisan daun kurma, dia akan ambil daripada tahi-tahi yang ada, tahi-tahi khimar, tahi-tahi apa yang ada dalam masjid aku ini, dia akan kumpul-kumpul, dia bawa balik rumah dia. Sebab itulah tiap-tiap waktu kamu tengok dia datang, dia keluar, dia datang, dia keluar, rupa-rupanya itu kerja dia, orang tak tahu. Tapi para malaikat kenal Ummul Jah ni di syurga. Orang tak tahu kita ibu-ibu. Ibu-ibu duk buat kat surau ni macam-macam dah, orang tak tahu. Saya tak tahu ibu buat apa. Pengurusi pun tak tahu. Jangan duk harap orang tahu kita buat apa di rumah Allah ini. Sebab di rumah Allah ini kita pencari cintanya. Kita adalah abid yang mana kita minta pada Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli min ibadi wadkhuli jannati. Yang tu duk kita minta. Mudah-mudahan kita balik, Allah panggil kita, marilah masuk, marhaban, masuklah. Dengan panggilan apa? Supaya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil kita tuan, Allah panggil kita datuk, Allah panggil kita abang-abang, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah panggil kita kat sana dengan perkataan yang sama, iaitu abid. Amin ya rabbal alamin. Sebut amin tuan-tuan. Amin. Kalau Allah tak panggil kita abid, tak panggil kita hamba, jangan harap kita nak bau syurga. Bukan rasa bau tuan-tuan, nak toleh nampak syurga pun tak dapat. Ini kan juga nak masuk dalam syurga. Itulah bila mana kita nak masuk syurga, Allah alu-alukan panggilan kita dengan panggilan yang kita kat dunia ni rasa hina, hamba, tuan hamba. Orang lama dulu sebutkan tuan hamba. Ya tuan hamba, hamba ingin pergi ke sini. Itu bahasa yang sangat hebat tu tuan-tuan. Bahasa tu, bahasa lama tu. Kenapa orang-orang dulu beradab macam tu? Sebab mereka faham Al-Quran. Mereka mengaplikasikan Al-Quran dalam bahasa mereka. Tapi akhir zaman ini biasalah bahasa makin moden. Macam-macam lah bahasa kan. Tak ada lah lagi nak guna bahasa ambo. Ambo kan orang Kelantan mungkin lah. Ambo kan, ambo. Ada lagi dengar kan orang Kelantan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan, perjumpaan kita lebih kurang sejam lebih ni, Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya, kasih sayangnya, dan Nabi SAW memberi syafaatnya. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi SAW, dengan wasilah baginda Nabi SAW, kita bertawassul pada baginda Nabi dan juga para sahabat, para ridwanullahu alaihi ajma'in, para syuhada'i salihin di perangan Uhud dan juga perangan-perangan yang bersama dengan Rasulullah dan tidak peperangan bersama dengan Rasulullah. Kita mohon supaya kita ini ditempatkan bersama dengan mereka, bersama dengan Habibullah, bersama dengan pecinta Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan Allah dan juga Rasulnya memberkati kita dengan syafaat ketika mana kita di mahsyar kelak, berhiruk pikuk kita di sana, kita mendapat syafaat Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dihimpunkan bersama Nabi SAW di syurga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka saya minta maaf dan minta ampun sekiranya ada kelemahan yang banyak tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini kita dapat bermulalah kehidupan kita. Jangan nunggu-nunggu lagi. Jangan duk rasa selawat ni tak apalah, biar dululah kita buat benda lain. Sebab ini Nabi SAW pesan, bahkan pun Allah pun pesan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nak dengar kata siapa lagi? Kata Allah lah kita yang perlu kita dengar. Kalau Nabi dah bagi tahu berhempah pulas banyak hadis-hadis Nabi, kalau kita nak sebut, Allah Subhanahu wa taala telah merakamkan ayat Al-Quran, maka pentinglah untuk kita berselawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyaknya. Minta ampun dan minta maaf yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita doa dulu insya-Allah dan kita tangguhkan majlis kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan na'imin, hamdan nufi'a wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka ta'lam hadhihi al-qulub قد اجتمعت على محبتك واتقت على طاعتك وتوحدت على نشرة شريعتك فوسق اللهم رابطتها فوسق اللهم رابطتها فوسق اللهم رابطتها وأدم الدها واهدنا سبلها واملأ بنورك الذي لا يهب واشرح صدورها بفيض الإيمان بك بجميل توكل يا الله بمعرفتك وامشنا على شهادتك في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على حي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الرداء ونجنا من طعن والطعن والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم شفاعة أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رحمة أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.